Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Ustaz Burhanuddin selaku pengacara majlis forum subuh kita pada pagi ini. Tuan Imam, Tuan Pengurus Barisan Ahli Tengkuasa Pentadbir, khususnya panelis jemputan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, kasih sayang, taufik juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini 16 September kita cuti umum sempena sambutan Hari Malaysia tahun 2020. Kita memulakan pagi kita dengan solat subuh berjemaah. Seterusnya kita meluangkan sedikit masa kita yang ada ini, lebih kurang 1 jam, untuk kita mendengar sedikit perkongsian ilmu bersama dengan 2 orang panelis kita. Ada yang datang dari jauh, ada yang datang dari dekat. Ustaz Haji Abdullah Khairi bin Haji Harun daripada Penang. 5 minit tadi saya telefon Ustaz duduk mana? Duduk di Penang lagi Syekh. 5 minit dia sampai sini dah. Dia main naik burak barangkali. Kan? Ustaz Haji Abdullah Harun. Sebelah kiri saya ini tidak asing lagi, pakai jubah hitam, tak bagi tahu. 2 orang budak hitam. Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah. Mukadimah saya tidak panjang karena masa kita lebih kurang 1 jam, dan kita ingin mendengar kedua-dua panelis memberi tausiah, memberi kupasan tentang suatu topik yang diberikan oleh pihak masjid, itu berkenaan daripada surah ayat 13 dari surah Al-Hujurat. Tuan-tuan yang ada handphone, yang bawa handphone, buka surah Al-Hujurat ayat 13. Saya baca sikit untuk mengambil barakah ayat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah nilai dari segi ketakwaan kamu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi dalam pengetahuan itu. Sadaqallahul azim. Saya nak mulakan dengan mempersilakan panel kita pertama. Saya minta izin pasal Datuk kan, kita bagi Datuk dululah, Profesor Madya, untuk memulakan dulu tentang ayat ini Datuk. Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah, apakah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan maksud yang terkandung di sebalik ayat 13 tersebut. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Zakaria, sahabat saya Ustaz Abdullah Khairi, tuan-tuan imam, ahli jawatankuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apabila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu,
dia ada 3 perkara penting yang kita kena ambil daripada ayat tersebut. Pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan antara lelaki dan perempuan? Kerana itu adalah fitrah. Kita kena faham bahawa manusia ini hidup ni mesti adalah fitrah. Fitrah yang Allah jadikan atas muka bumi ini ada 2 je tuan-tuan. Pertama, sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Takkan ada di antara lelaki dan perempuan itu satu kumpulan yang dinamakan pondan. Takkan ada. Kalau ada pun dinamakan khunsa muskil. Itu pun sangat susah kita nak dapat ataupun kita nak kenal pasti orang-orang seperti itu. Bahkan kata para ulama, antaranya Imam An-Nawawi, kalau nak tahu golongan yang dipanggilkan khunsa muskil itu, dia mempunyai 3 kemaluan pula dah. Dia ada 2 kemaluan sekali jalan. Yang atas ada, yang bawah ada. Tapi kalau ikutkan fitrah, lelaki atau perempuan. Kalau dia ada di antara golongan itu atau dinamakan khunsa muskil, itulah yang dinamakan golongan yang di KIV kan, segala urusan-urusan dia, urusan harta faraid KIV, urusan kahwin, nikah kahwin KIV, semua KIV. Jadi oleh sebab itu kita kena balik kepada fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah jadikan kita ini syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita ini berpuak-puak, berkaum-kaum. Untuk apa? Agar kita saling kenal mengenali antara satu sama lain. Bila kita kenal orang tuan-tuan, macam-macam. Kita kenal, jangan pergi luar negara lah tuan-tuan. Tak payah kita tanya orang Arab, tak payah cakap tentang orang Afrika, tak payah cakap orang-orang lain. Kita cakap negara kita cukup dah. Allah jadikan kita ini, dalam kalangan orang Melayu pun ada jenis bahasa yang berbeza ataupun lahjah yang berbeza. Lahajat, dia panggil lahajat, logat. Orang Kedah cara dia macam tu, orang Pening cara dia macam ni. Jekah orang tak tahu pasal tu orang Pening. Orang Terengganu biasa, orang hot tak semaya bodoh 7 kali bodoh, taubat orang tu tuan. Nak bagi tahu dia berbeza-beza. Kalau pergi ke Melaka, cara Melaka lahabau tu biasa. Mak saya orang Melaka, mak orang Melaka, ayah Kelantan. Orang Kelantan lembut pula, lembut orang Kelantan ni sebab isteri orang Kelantan. Jangan gelak kat aku. Bayangkan orang Kelantan, cara dia biasa. Kalau kita orang Kuala Lumpur tuan-tuan, saya orang Selangor. Orang Selangor kalau dengar orang panggil natal, mari betah. Natal, mari makan ni. Panggil natal. Natal ni binatang. Binatang, mari datang makan dengan kita. Wih, kalau kita orang Selangor kata, ya Allah, dia panggil aku binatang, kurang ajar betul. Tapi orang Kelantan lembut dah tu. Natal, sayang, mari sini. Macam tu pula dia. Jadi maknanya macam orang kata apa, itulah lahajat. Lahajat ni tak salah, dia ikut kepada keadaan dan situasi. Itu sebab bila ada orang cakap tentang bahasa yang digunakan oleh Ustaz Azhar Idrus, bodoh di sana tu perkara biasa. Bodoh, mai makan ni, dia suruh makan panggil bodoh. Jadi macam biasa sangat. Jadi oleh sebab itu kita boleh kenal antara satu sama lain. Jadi kat situ kita dapatlah, apatah lagi kawan dengan orang Afrika, orang Arab, orang Rusia. Itu semua tu tuan-tuan perempuan pengalaman yang saya rasa sangat besar apabila Allah jadikan kita ini jenis berkaum-kaum, berpuak-puak untuk kita kenal antara satu sama lain. Begitu juga dalam negara kita, alhamdulillah ada bangsa Cina, ada bangsa India, dan ada kalau di Sabah Sarawak dia ada bangsa-bangsa lain ataupun dia punya suku kaum yang lain. Bayangkan tuan-tuan, semua itu kita kenal, perlu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling kenal mengenali. Bila kenal mengenali itu tuan-tuan, kita tidak akan mengutuk orang, kita tak akan memaki hamun orang, kita tidak akan memperlekehkan orang lain. Dan inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi datang daripada Mekah ke Madinah, Nabi selalu bagi tahu orang Madinah dia suka ni, dia suka tu, dia akan ceritakan tentang kesukaan orang Madinah. Jadi akhirnya orang mari daripada Mekah tu dia akan belajar apakah yang diminati oleh orang Madinah. Orang Madinah pula akan tahu apa yang disukai oleh orang Mekah. Orang Mekah macam ni, orang Mekah macam ni. Nabi akan bagi tahu pada orang Madinah bahawa orang Mekah ni sensitif, orang Mekah ni cepat marah, orang Mekah ni. Jadi memperkenalkan para sahabat radhiyallahu anhum antara satu kumpulan dengan satu kumpulan yang lain. Manakala yang ketiga, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dia nak bagi tahu pada kita tuan-tuan, sebenarnya kita tidak ada apa-apa.
warna kulit berbeza, ya, daripada kaum yang berbeza, bahasa berbeza, lahjat berbeza, semua itu tak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Allah nak bagi tahu pada kamu semua bahawa yang terbaik dalam kalangan kamu adalah orang yang bertakwa. Apanya hebatnya kita pakai kereta besar tapi tak datang masjid? Apa hebatnya kita pangkatnya besar tapi tak boleh nak datang masjid? Apa hebatnya kita kulit putih tapi tak boleh datang masjid, baca Quran tak boleh, azan tak boleh? Itunya hebat Bilal bin Rabah. Kulitnya sangat gelap tuan-tuan, orang Habsyi. Orang Bilal bin Rabah ni orang yang kulit hitam tuan-tuan, tetapi tuan-tuan suaranya didengari oleh malaikat, didengari oleh semua man fis samai wal ard, yang ada atas langit semua dengar suara Bilal bin Rabah. Yang duduk atas muka bumi tak usah cakap lah tuan-tuan. Sehingga kan ketika Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, sedihnya Bilal bin Rabah, dia lari pergi mana? Dia tinggalkan Madinah, pergi ke Syam, sebab tak nak ingat kepada peristiwa kehilangan Nabi Muhammad SAW yang sangat memedihkan. Suatu hari dia balik ke kampungnya, iaitu balik ke Madinah. Masa tu zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Umar minta, wahai Bilal bin Rabah, tolonglah azan, orang nak dengar tuan-tuan dan puan. Bayangkan, orang rindu suara Bilal bin Rabah. Muka tak handsome, biar tak handsome, asal kaya. Apa benda tu dalam video Aikim ke apa? Bayangkan tuan-tuan, muka tak handsome tetapi suaranya dirindui. Apa faedahnya tuan-tuan? Kita muka handsome, orang tak rindu langsung. Itu sebabnya inna akramakum indallahi atqakum. Allah ambil orang yang bertakwa dalam kalangan umat manusia. Oleh sebab itu tuan-tuan, jangan sombong dengan apa yang ada, kerana itu hanya sementara. Tetapi kita kena ingat, apa yang Allah bagi itu gunakanlah sebaik mungkin. Dan alhamdulillah di masjid kita ini memang dikenali orang-orang yang sangat hebat. Bayangkan rumah jauh-jauh tapi tetap datang, walaupun bukan ada forum, tetap ramai orang datang ke masjid ini. Sebab apa? Sebab kita tahu ini adalah tanggungjawab semua, bukannya tanggungjawab orang-orang tertentu saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Datuk. Jadi kita faham ya tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan jemaah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat manusia ini bersuku kaum, berpuak-puak, berbangsa-bangsa. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita hidup ini kita saling berta'aruf, saling kenal mengenali kelebihan, kekurangan, kebaikan, keburukan dan sebagainya. Dan yang nak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari segi rupa paras, bukan dari segi bangsa ataupun kaum tersebut, tapi yang Allah taala nak nilai adalah ketakwaan yang ada dalam diri kita itu. Datuk bercerita tentang Bilal bin Rabah. Satu riwayat mengatakan bahawa asbabun nuzul ayat 13 surah Al-Hujurat ini adalah dengan asbab Bilal bin Rabah. Dalam peristiwa pembukaan Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuka Makkah, lalu apabila dipecahkan semua berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Kaabah dan melaungkan azan. Jadi sahabat-sahabat yang lain apabila melihat perbuatan itu, mereka bercakap-cakap, kenapalah Rasulullah ni suruh orang yang gagak hitam, dia sebut gagak hitam melaungkan azan. Kan Bilal bin Rabah Datuk sebut tadi memang hitam, tapi hitam metalik, hitam menawan, macam baju hitam ni lah, menawan nampak pakai. Jadi sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang percakapan di kalangan sahabat ini yang rasa tak puas hati. Rasulullah lantik Bilal itu suruh azan. Pasal Bilal ni orang asalnya hamba, orang yang hitam, jadi mereka sebut gagak hitam. Maka turunlah ayat ini. Pada satu riwayat mengatakan turunlah ayat ini sebab mereka mengatakan bahawa Bilal itu orang yang sangat hitam. Lalu Allah Ta'ala menempelak perbuatan ini dengan katakan inna akramakum indallahi atqakum. So sebaik-baik kamu di sisi Allah adalah dari segi nilai ketakwaan kamu itu. Saya nak tanya pada Ustaz Abdullah, kebetulan bersama dengan kita pada hari ini,
Kata Ustaz, sambut birthday ke ni? Ha? Oh semalam, anak Malaysia. Saya anak Malaysia lah. Apakah prinsip-prinsip ataupun panduan-panduan yang boleh dijadikan asas dalam kehidupan kita berbilang kaum, berbilang bangsa, sehingga kita hari ini sudah 63 tahun kita merdeka. Ini adalah hasil daripada kehidupan kita Malaysia yang masyarakat majmuk ini, kita dapat hidup aman dan damai. Jadi bagaimana kita nak teruskan kehidupan aman damai ini dengan mengekalkan semangat ta'arufu itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram Ustaz Zakaria, yang saya kasihi Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, pengurusi ataupun dipanggil apa? Pentadbir, pengurus masjid, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Saya lama tak ceramah macam ni, duk buat live pun tak berapa nak live. Tapi alhamdulillah, Dr. Izhar kata kita buat forum sekali selepas daripada PKP, daripada bulan 3 dulu tak ada ceramah. Inilah forum yang pertama saya selepas PKP. Alhamdulillah, Pulau Pinang saya disekat untuk berforum dan berceramah walaupun negeri kelahiranku. Alhamdulillah, malam ni pagi ni tajuk yang agak bagus jugalah, kita menjaga keamanan dan keharmonian. Kalau tengok pada ayat tadi, ya ayuhan nas, wahai manusia. Apa maksud manusia? An-nas. Nas ni daripada kalimah kata dasar nasia. Apa maksud nasia? Lupa. Bila lupa, Allah ambil daripada ayat yang lain, fazakir inna fa'ati zikra tanfa'ul mu'minin. Manusia ni dia lupa, maka dia perlu peringat. Manusia kalau dia nak aman, nak harmoni, kena ada orang tolong ingat dia. Dia jangan duk belagak. Bila belagak jadi macam viral perempuan baru ni. Bila follower banyak, dia rasa dia sombong, rasa dia hebat, kan? Boleh maki orang, boleh kata ke orang. Tapi ada orang tegur dia, maka dia akan rasa satu keinsafan. Macam tu manusia. Datuk ke, Tan Sri ke, Profesor ke, kan, bukan sebut mana-mana, jangan terasa. Kalau terasa pada muka, sebab kita perlu ditegur. Macam tu saya, Ustaz Abdullah Khairi, kadang-kadang kita berasa tinggi, tapi Dr. Izhar, kami ada grup kami, tegur saya. Bila tegur, kita rasa, oh aku lemah. Itu sifat untuk manusia ni hidup dalam keadaan aman. Kalau tidak, kita duk rasa kita duk atas, tak nampak di bawah. Sebab itu disebut nasia, manusia pelupa. Kena ada kawan-kawan yang bentuk kita supaya kita tak lepas daripada landasan yang sebenar. Kemudian dia kata ayat tadi, min zakarin wa unsa, macam Ustaz ulas. Manusia ni kalau nak hidup aman, tenteram, harmoni, dia mesti ada dua. Apa dia? Lelaki dan perempuan. Dia tak boleh, saya nak hidup jantan saja, kan? Kami tak mau perempuan, tak boleh. Dia takkan harmoni, dia takkan amannya. Tuan-tuan boleh tak kita hidup dengan jantan saja, belaga pedang, kan? Ataupun perempuan saja. Kami laki tak perlu, tak boleh. Sebab manusia mesti ada dua, lelaki dan perempuan. Dan mereka ini berbeza dari pergi jasad dia, bentuk dia, fizikal dia, perwatakan dia, cara cakap dia, naluri dia, memang tak sama. Supaya apa? Equilibrium, kita seimbang. Itu namanya harmoni. Ada orang dia tak mau kahwin sampai mati, jiwa dia takkan tenteramnya. Sebab apa? Memang naluri manusia mesti fitrahnya dua, mesti ada pasangan. Maka pasangan ini menjadikan kita seimbang, kan? Bila ada pasangan, maka ada anak. Kami jadikan anak-anak, kan? Anak-anak kita ni, dalam ayat yang lain Allah kata apa?
ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nampak ayat ni? Iaitu bertakwalah kamu kepada Allah. Kami jadikan kamu daripada satu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Adam tak seimbang, maka Allah jadikan akan isterinya Hawa. Bila jadi, maka Allah jadikan daripada Adam dan Hawa akan anaknya yang banyak. Kerana apa? Supaya ada harmoni. Anak-anak itu disebut tadi berbilang bangsa. Kita hidup ni memang ada suku-suku, ada bangsa-bangsa. Itu memang fitrah hidup di dunia. Saya keturunan apa? Melayu. Saya Melayu, tapi Melayu petani. Ustaz Zakaria Melayu juga. Aku tak tahu ni Siam juga ni orang ni, kan? Ustaz tu Melayu juga. Melayu Syria apa, hidung Melayu. Melayu ada Melayu Bugis, ada Melayu Jawa, ada Melayu apa Melayu bah? Macam-macam Melayu. Kulit sawo matang, putih sikit, lebih kurang sama. Ada Melayu kahwin dengan Arab, putih melepak. Tapi ada beza tak? Ingat tak ketika anak Amru al-As berlawan kuda dengan seorang hamba, dia kalah. Dia kata apa? Ya Ibnu Sauda, wahai anak kepada kulit hitam. Akhirnya anak kepada hamba ni, kulit hitam ni, pergi jumpa Sayyidina Umar. Umar kata apa? La fadla li arabiyyin wala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada beza Arab ke, hang Badawi ke, hang kulit hitam putih, kecuali takwa. Apa maksud takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ikut perintah Allah, jauh apa Allah larang. Hang jadi hebat walaupun kulit hitam. Hang kulit putih tapi tak bertakwa, tak ada hebat. Sebab tu kita berbilang bangsa, kita berbagai suku. Untuk apa kita ini? Kita lita'arafu, kenal sama kita, kita boleh hidup harmoni. 63 tahun kita merdeka, tak ada orang hina Nabi kita dulu. Walaupun ada kan, tapi tak berani nak tulis dalam Facebook. Lukis Nabi Muhammad, kemudian kepala babi, tak ada. Tapi sekarang ni muncul. Kerana apa? Kerana ada orang dok main isu perkauman. Sedangkan kita hidup ni mesti ada bangsa yang berbeza, mesti kita ada kulit yang berbeza. Supaya apa? Kita hidup dalam harmoni, tolak ansur di antara satu sama lain. Tapi nak mainkan isu ini menyebabkan kita berpecah. Kita tengok bangsa ni rasa benci, bangsa ni tengok kita rasa benci, sedangkan kita potong darah yang sama, yang warna merah. Tak ada tuan-tuan. Pernah kita potong darah warna biru? Tak ada. Ada tak kita potong darah warna hijau? Tak ada. Ada warna oranye tak? Warna merah. Kalau saya memerlukan darah, saya O. O ni dia boleh bagi kepada semua penderma. Ustaz darah apa? B kedekut. Ustaz A plus lagi kedekut. Dia punya ya. Saya O, saya boleh bagi semua. Tapi saya tak boleh terima yang lain. Itu O sifat dia. Kalaulah saya accident, kan? Saya accident, katalah Ustaz Zakaria accident. Ustaz memerlukan darah. Tiba-tiba darah B boleh, saya boleh bagi. Saya accident, saya tak boleh terima darah ni. Tiba-tiba datang seorang Cina, dia darah O. Saya kata hang tak boleh, hang bangsa lain. Boleh tak kata macam tu? Tak, darah tetap sama warna merah, saya boleh terima walaupun dia orang Cina. Menunjukkan bahawa kita berbeza bangsa tapi darah yang sama. Kita kena hidup ada tolak ansur, itu nama harmoni. Ni kita dah kan tengok apa ni, yang ni Melayu ni tak boleh, ni Melayu ni pemalas. Saya cukup benci bila kata pemalas. Saya hidup dalam keadaan Melayu yang susah. Pernah makan tuan-tuan, mak saya keluar di rumah, mak orang utara, lapak mak. Mak lapak. Mak saya kata apa? Tak ada apa nak, tak ada apa khairi. Dia tak sebut khairi lah, tak ada apa cik oi. Orang utara, tak ada apa. Bila tak ada apa, tuan-tuan duduk saya berjaya tak apa kaya. Saya duduk di kampung, tak ada apa. Bila tak ada apa tu memang tak ada sungguh. Mak kata, mak lapak. Dia kata, start, aku nak pergi tembak pelanduk. Tuan-tuan tahu tak tembak pelanduk? Dia pergi belakang rumah, ada pokok pisang, ada buah. Tuan-tuan tahu tak jantung pisang tu? Dia ambil galah, dia tembak. Dia jolok tu, jantung pisang tu jatuh. Maka itulah pelanduk.
dibelah tuan-tuan 5, dibuat masak cabai. Saya makan punya sedap masa tu kerana susah. Sekarang ni bini saya masak, tobat aku tak makan, belagak tak mampu tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu kata susahnya. Tapi alhamdulillah, daripada susah itu semua anak masuk universiti semua. Jangan kata Melayu pemalas, buang oi. Kami berusaha tuan-tuan untuk jadi orang yang hebat. Tuan-tuan yang hebat ni bukan kerana kita pemalas, tapi ditekan ini Melayu pemalas, Melayu tak nak usaha. Oi, jangan mainkan isu ini. Kita hebat. Ada orang kata kita kan, aku kan boleh ni pagi-pagi ni pun tak boleh, bila mainkan isu ni kita bengang. Sebab orang Melayu kita hebat tuan-tuan, berjuang kemerdekaan. Siapa yang berjuang? Abdul Rahman Limbong ni, Raja Haji yang tuan-tuan tengok ni kan, Raja Haji ni orang yang mati syahid, ni pejuang agama tuan-tuan. Nama saja Masjid Raja Haji Fisabilillah, tuan-tuan faham tak siapa Raja Haji? Solat di sini, seorang pejuang yang mati syahid. Orang Melayu kita hebat. Jangan kata malu pemalas, Melayu tak mengenang budi, jangan. Sebab itu bangsa kita ini tak akan diubah, tak akan dapat diubah. Saya orang Melayu tak boleh ubah jadi Cina, saya orang Melayu tak boleh ubah jadi India, tapi saya boleh ubah bila kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan main isu bangsa. Hidupkan kita dalam keadaan harmoni, hidup dalam keadaan saling tolak ansur, muafakat yang terbaik. InsyaAllah kita akan hidup di Malaysia ini dalam keadaan yang cukup aman. Tuan-tuan, kita duduk negara luar. Saya pernah pergi Jepun, dia kata apa? I salute you. Saya kata why? Because you are got many races, you can join with many types of vacation. Dia kata boleh join macam-macam. Apa, orang Melayu buat kenduri, orang Cina datang makan. Orang Cina buat kenduri, kita pergi makan. Orang Cina dulu tuan-tuan tahu macam mana? Mereka cari yang halal, kita tak perlu tanya ni halal tak halal, tak ada, mereka tahu dah. Mereka tak kata okey, orang Melayu main makan, dia tak kepala babi depan, dia tak akan letak. Sebab dia menjaga harmoninya hidup kita di Malaysia. Mereka salute kita. Tapi sekarang ini bila mainkan isu perkauman, inilah yang berlaku tuan-tuan. Sebab tu daripada ayat ini menjadikan kita hebat apabila kita tengok untuk apa? Lita'arafu, mengenal di antara satu sama lain, untuk kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Round yang pertama cukup, sebab 7.30 kena berhenti dah, ada program lagi. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Abdullah. Tuan-tuan dan puan-puan, lita'arafu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita bincangkan itu, kita kena hurai dengan lebih mendalam. Sama seperti Ustaz sebut, sama seperti Datuk sebut tadi, lita'arafu asal pada perkataan arafa, ini kenal, tahu. Dia kena, bila kita kenal, bila kita tahu, dia bukan setakat kita macam kita kenal biasa-biasa ni, dia ada satu perasaan tolak ansur Ustaz sebut tadi. Bila kita tahu, bila kita kenal apa sensitivity, apa pantang larang, apa kelebihan, apa kekurangan, akan lahir satu perasaan tolak ansur. Tolak ansur ini akan lahir apabila kita ada satu perasaan, ada satu sifat yang lain yang Allah Ta'ala sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu, semulia-mulia kamu, sebagus-bagus kamu di sisi Allah, iaitulah nilai ketakwaan itu. Kalau kita nak menterjemahkan nilai ketakwaan ini, saya nak tanya Datuk, Allah Ta'ala jadikan kita pelbagai latar belakang, kaum, bangsa, agama dan sebagainya, maka tidak akan berlaku perbezaan pandangan. Kita tak payah ambil contoh jauh, kita adik-beradik pun kadang-kadang berbalah, tak bertegur siapa. Ambil contoh paling dekat, suami isteri pun Piramli kata sedangkan lidah lagi tergigit. Jadi artinya apatah lagi kalau orang yang agama lain, bangsa lain, suku kaum lain, keturunan lain, sudah pasti akan berlaku pertelingkahan, perbezaan pandangan dan sebagainya. Dalam persoalan ini, bagaimana Islam ajar kita supaya kalau kita berlaku perbezaan, salah faham, perbezaan pandangan, bagaimana Islam ajar, latih, didik kita untuk menangani perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, Islam sebenarnya begitu hebat.
apabila mengajar kita ini hormat menghormati, dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini juga disebut oleh Syekh Taha Ali Jabir, Syekh Taha Jabir dalam bukunya Adab al-Ikhtilaf fil Islam, adab-adab ikhtilaf dalam Islam, tahun 2016 dikarang buku ini. Sebab kita ni tuan-tuan, orang Islam bergaduh kerana khilafiyah. Kita bergaduh dalam isu-isu khilafiyah, sedangkan isu utama kita tak bincang. Itu sebabnya Ustaz Abdullah Khairi dia marah, sebab bila orang bercakap tentang Melayu malas, Melayu itu, Melayu ini, orang Islam itu, orang Islam ini. Betul, kalau kita di luar negara tuan-tuan, orang luar negara menghormati kita. Saya duduk Arab 12 tahun tuan-tuan. Orang Arab ni macam perangai dia sangat hormat kat kita orang Malaysia ni, sebab dia tengok kita ni boleh hidup dalam satu rumpun yang berbeza. Saya duduk dekat Arab, roti, biskut, apa saja makanan dibuat oleh orang Islam Arab. Dia pun pelik bila datang Malaysia, dia ingatkan orang masakan dekat Malaysia ni ataupun produk yang dibuat kat Malaysia sama macam negara Arab. Rupanya tidak. Dekat Malaysia ni kalau tak betul-betul silap bulan, pap terkena ada lemak babi. Kadang-kadang tak silap ada benda-benda yang haram. Kita tak tahu. Jadi bila kita bagi tahu dia, baru dia kata, oh hebatlah, patutlah Malaysia ni dihormati bila sebut siji halal dia. Tu dekat Jepun, kalau tak ada apa-apa akan buat satu sukan. Dia lantik Malaysia sebagai host untuk menghantar semua jenis makanan, produk-produk makanan mesti kena ada sijil halal daripada seluruh negara. Kalau nak dapat, mesti kena dapat sijil halal Malaysia. Dia hormat Malaysia. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, bila kita ini nak menghadapi khilaf ataupun perbezaan pandangan, ulama dah ajar. Yang pertama, untuk kita menerima perbezaan pandangan itu, pertama sekali perbanyakkan ataupun tingkatkan sifat al-ihtiram, menghormati. Kita kena hormat orang tuan-tuan, hormat bangsa, hormat orang lain, hormat agama lain. Itu sebabnya Nabi SAW tak benarkan kita maki atau hina agama orang lain. Tak boleh tuan-tuan tengok orang orang Hindu, dia sembah dia punya berhala, kita maki berhala dia, tak boleh. Allah tak benarkan. Kalau nak dakwah dia, dekati dia, bincang dengan dia. Tapi tuan-tuan, dengan orang-orang macam ni, kita nak berdepan dengan dia orang akan tanya soalan kadang-kadang luar daripada jangkaan kita. Saya alhamdulillah tuan-tuan, tak, walaupun ada usaha sikit tapi tak ramai. Dalam 11 orang telah saya Islamkan daripada agama Kristian yang asalnya agama Buddha, asalnya free thinker, pernah agama Kristian, lepas tu masuk agama Buddha, lepas tu masuk agama lain, lepas tu dah berhenti, tak ada agama dah. Lama kelamaan jumpa saya, bincang, saya bagi dia Quran ni pula memanglah dia bukan Islam tuan-tuan. Orang kata ustaz bagi Quran, bang buat bertenang. Kadang-kadang apa yang Allah bagi ni tuan-tuan, kadang-kadang al-hikmah dalatul mu'min, benda tu kita tak tahu tau. Saya pergi ceramah dekat JAKIM, ada satu program JAKIM bagi apa tau? JAKIM bagi Quran terjemahan bahasa Cina, Mandarin. Saya kata, apa benda JAKIM ni, sihat ke tidak dia orang ni? Apa pula aku ni orang Melayu, orang Malaysia, kau bagi bahasa Cina, bahasa Mandarin. Saya pun tak tahu Mandarin. Memang saya sekolah Changhua, tapi dah lama lupa dah tuan. Saya ingat nombor 12345. Tengok bunyi tu Cina lagi. Wo ai ni tahu lah juga. Kau jangan kalian tuan ingat hang seorang tahu cakap siam. Tapi sungguh tuan-tuan, bayangkan, saya pun pelik. Tapi nak jadikan rezeki, beberapa tahun selepas tu datang seorang budak pelajar masters dekat UKM, ambil kejuruteraan, seorang profesor, saya ingat Profesor Asia, telefon saya kata, ustaz, boleh tak ustaz berdepan dengan budak ni, dia nak tanya banyak benda. Saya kata silakan, datang ke pejabat saya. Dia datang ke UKM, Fakulti Pendidikan Islam, dia memanglah dekat dia pun, Fakulti Kejuruteraan. Datang tuan-tuan, tanya macam-macam. Saya jawab, tapi saya jawab, saya tak boleh nak jawab. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia tak percaya pada Quran masa tu. Kita nak rujuk Quran tak boleh, kena jawab pakai akal.
Nampak tak? Pakai akal. Dia kata kenapa kami tak boleh minum arak? Kita pun bagi tahu kesan arak begini. Bawa kenapa Islam kita tak undang-undang tak membenarkan minum arak. Nampak? Sebab bila kita bawa kereta langgar itu, langgar ini, langgar orang, awak nak macam tu. Kalau anak awak kena langgar, mak awak baru dia terfikir betul juga. Nah, lepas tu bila cakap tentang khinzir, macam-macam kita pun cakap tentang khinzir. Apa yang ada pada khinzir? Memanglah khinzir itu kalau nak dijustifikasikan kenapa haram, memang tak boleh nak cakap kata ada sebab. Oh, sebab dia cacing. Kalau sebab cacing, teknologi ni, engineer ni tuan-tuan, engineer tapi boleh jadi ustaz, hebatlah. Belum tentu ustaz boleh jadi engineer, mustahil tuan-tuan. Ni anak-anak saya ni, macam anak angkat saya lah tuan-tuan. Nah, daripada seorang membesar depan mata, masuk seorang jadi engineer, seorang engineer ni bakal jadi doktor. Doa lah tuan-tuan, nak pergi doktor, dah ambil daftar doktor. Bila 3 bulan insya-Allah berjaya. Mak ayah orang bank, bapa orang bank, mak dia orang apa kejuruteraan, jurutera, tak kira. Yang penting orang bukan bidang agama lah tuan-tuan. Tengok alhamdulillah, geng masjid. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, teknologi hari ni dia cipta produk macam-macam. Kalau suatu hari nanti dia buat satu microwave boleh matikan cacing yang ada dalam babi tu, maka boleh makanlah babi tu. Sebab apa? Sebab kaedah menyebut al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu bergantung dengan illahnya. Apa illahnya? Ada haramnya sebab ada cacing. Bila dah tak ada cacing, maka hukum berubah daripada haram kepada halal. Dah sekarang tak boleh kata sebab cacing, sebabnya ta'abbudiyah, haram kerana haram. Lah kali tuan-tuan, banyak saya cakap dengan dia dari sudut logik akal apa semua tu, saya pun bagi Quran. Kamu teringat Jakim bagi, saya pun ambil bagi kat dia. Tuan-tuan, tak sampai 3 minggu dia khatam 30 juzuk. Dia baca yang terjemahan, dia tak baca yang Arab sebab dia tak boleh baca Arab. Bagi dia baca tuan-tuan, tengok. Zalikal kitab la raiba fi. Al-Quran tak pernah menipu tuan-tuan. Tak pernah menipu, yang menipu manusia. Dan akhirnya tuan-tuan, puan-puan, percayalah, budak ini masuk Islam. Masuk Islam, jadi Islam yang terbaik. Bertukar namanya daripada seorang nama yang bukan Islam kepada nama Islam, Muhammad Hafiz Abdullah. Dan nama bapa dia yang bukan Islam, dia bertak juga. Sebab apa? Itu bapa dia. Tuan-tuan perempuan, tak boleh nak ubah nama bapa tak boleh nak cari. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita kena letakkan ihtiram itu tinggi. Jangan kita hina mana-mana orang, hina mana-mana bangsa, hina agama-agama orang lain. Bila awak hina agama orang lain, percayalah orang lain akan hina balik agama kita. Kita kata dia, contohlah, oh Tuhan dia apa nama gemuk, dia akan bagi tahu kata yang kau tu sembah apa nama Kaabah tu apa benda. Tengok, dah ke situ dah mula dah. Oh, kau sembah apa? Kau sembah tiang, kau tak ada apa. Tiang tu pun kau beli dengan aku, habis. Sampai bila tak selesai masalah. Oleh sebab itu hormat, tetapi tonjolkan akhlak Islamiah. Nombor 2, al-ilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Beza antara orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Tuan-tuan, saya hadir dalam satu majlis muzakarah fatwa peringkat antarabangsa buat dekat Merit. Jakim yang jadi host. Saya tak ingat tahun 2006 rasanya, 2006 ataupun bawah lagi 2004. Masa tu seluruh ulama-ulama dunia datang tuan-tuan. Antara host yang jadi tu saya ingat lagi Datuk Dr. Sanu Kutub. Dia masa tu timbalan Naib Chancellor, timbalan Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA. Masya Allah tuan-tuan, saya tengok ulama yang cukup ramai. Tetapi tuan-tuan, mereka saling menghormati. Katakan Ustaz Lah Khairi, wakil Malaysia, dia bagi pandangan, cadangan tentang satu hukum, mereka bagi pandangan dan perbetulkan, dan sebelum dia betulkan dia kata apa? Fa inna fika sawabun, pada kamu itu ada kebenaran, namun untuk menjadi lebih baik begini. Masya Allah, saling hormat menghormati. Bila mufti daripada Morocco bercakap, wakil Malaysia antara masa tu Tan Sri Abdul Syukur, dia bagi pandangan, terima. Masya Allah, saling hormat menghormati sebab ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu ni dia berjahil, dia bantah orang tu macam seakan-akan orang tu tak ada ilmu, dia seorang betul. Itu bahaya. Nombor 3 tuan-tuan, kena ingat,
untuk jadi orang yang saling hormat, yang boleh menerima perbezaan pandangan itu. Tak lain dan tak bukan, kita sentiasa meletakkan al-hikmah dalatul mu'min. Ilmu itu di mana-mana. Saya tuan-tuan dengan Ustaz Al-Khairi tuan-tuan, kami ni rapat, sangat rapat macam adik-beradik, bahkan lebih. Kami dapat rasa kalau dia susah, kami dapat rasa. Doa daripada jauh je. Buat macam-macam program nak support sekolah agama. Bila tengok bisnes dia tuan-tuan dekat apa nama, dekat Melaka tutup, sedih dia, sedih tuan-tuan. Ni orang Melayu yang tak erti kalah. Daripada jual daging biasa, sekarang ni jual daging wagyu. Makin belagak nampaknya. Dia cerita kat saya, nanti kita makan daging wagyu. Kita dengar daging wagyu takut tuan-tuan. Wagyu ni kau silap akhir bulan 1,000, 2,000. Orang kata makan masuk mulut cair. Bagi saya semua cair masuk mulut. Dia yang tahu, saya tak pernah makan tuan-tuan. Adalah dia toke-toke apa nama, Menate, ada orang belanja lah, tu kita makan lah. Nak beli tak lah tuan-tuan. Tapi dia ajak. Bila kedai tutup ni tutup, dia buka yang baru, naik, kita bangga tuan-tuan, happy kita. Dia buka baru, di kat mana kau buka baru? Taman Medan, meletup, naik. Harga mungkin berpatutan lah. Dekat sekolah dia naik. Saya tengok tu saya rasa bangga. Tengok tuan-tuan, sebenarnya kami rapat bila pergi Mekah. Saya dulu Arab lama, saya pula belajar sejarah dalam bahasa Arab. Kadang-kadang saya pergi dengar dia ceramah tuan-tuan, saya dapat ilmu. Saya tak boleh kata, kau siapa Khairi? Khairi kau siapa? Ni ustaz yang sebenar, kau jurutera. Tapi bang, saya tak pernah kata. Berapa banyak saya pergi hadir, saya pernah pergi musafir dengan dia, umrah sekali, bawa jemaah dia. Bawa jemaah dia. Tuan-tuan, ya Allah, saya dengar dia ceramah, saya dapat ilmu. Bila saya ceramah, dia belajar pula. Saling belajar. Jangan kita ingat, oh, kau siapa? Aku siapa? Aku profesor. Kau siapa? Bang, tak ada maknanya bang. Profesor, kau profesor babi weh. Kau kaji babi. Tapi ilmu Allah tu luas. Jadi jangan sombong. Belajar. Anggap setiap apa yang lahir daripada kawan kita itu satu ilmu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kata Syekh Taha Jabir, kamu akan terus maju kalau kamu saling hormat menghormati, kamu menganggap orang lain tu ada ilmu dan kamu ambil daripada dia tanpa kamu memisahkan antara pangkat dan sebagainya. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan berjaya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Berbalik kepada poin apa yang Datuk sebut tadi, ilmu, hormat, balik kepada nilai takwa. Macam mana kita nak lahirkan perasaan hormat apabila kita ada perasaan takwa, nilai takwa, sikap takwa. Itu penting ketakwaan ini tuan-tuan. Sebab itu setiap hari Jumaat kita orang Islam diperingatkan supaya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Barulah akan lahirkan masyarakat yang ada berbagai kaum, berbagai keturunan, latar belakang. Akan ada perasaan hormat, akan ada perasaan bertolak ansur, akan ada perasaan berkasih sayang. Tak salah, berkasih sayang walaupun keturunan berbeza, kaum berbeza, suku kaum berbeza. Berkasih sayang itu dibenarkan selama mana tidak melanggari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam. Namun memang dalam lumrah kehidupan kita ini akan ada pertelingkahan, akan ada perselisihan. Ini soalan yang terakhir Ustaz, apa caranya kita ni, kita lihat ada dua orang kawan kita yang bermasa muka, yang bergaduh, yang tak bertegur sapa lama kan. Jadi kita sebagai orang yang ketiga ni Ustaz, macam mana kita nak mendamaikan antara kedua pihak ni yang dah lama bergaduh ni, bertahun-tahun. Orang panggil kenduri tak mai, anak menikah pun jemput tak mai, semayang pun kadang-kadang kalau tengok dia jadi imam tak mau. Apa cara supaya kita ini, orang Islam ini, yang sesama agama ini bergaduh ini, supaya kita dapat saling kasih mengasihi di antara satu sama lain? Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya kaunselor berdaftar. Selalu kes yang saya terima adalah
pergaduhan suami isteri. Macam mana kita nak damaikan? Cerita sikit lah. Kalau isteri datang, dia tak akan boleh selesai. Pertama tuan-tuan, kita kena pertemukan dua ini. Mesti bertemu. Yang berselisih mesti bertemu. Kita menjadi orang tengah. Saya kaunselor, kalau isteri datang, saya kata bawa suami sekali. Macam itulah orang yang berbalah bergaduh. Kena pertemukan dua ni, tidak tak selesai. Kalau seorang datang, dia akan cerita dia baik lah. Semua di sana tak baik. Tak jadi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak mendamaikan manusia, kena bertemu dua. Saya pernah tuan-tuan di masjid saya Lahar Yue, saya baca khutbah. Dua ni sahabat baik, bergaduh kerana anak dia. Dua-dua orang ni bergaduh tangkap ikan. Akhirnya bergaduh, report polis. Dua bapa ni yang baik ni bergaduh selama 15 tahun kerana anak. Saya naik baca khutbah. Khutbah saya sekejap ya, dalam 30 minit, paling lama 40 minit. Saya tak sentuh pun, tapi masa tu saya cuma cerita tentang baiknya kita duduk antara satu sama lain, saling menghormat. Ingat, kalau nak tengok orang tu baik, tengok pada kawan dia. Kalau boleh kita berbaik dengan kawan kita, insya-Allah kawan kita baik, kita di antara orang yang terbaik. Lepas tu dalam lebih kurang 10 minit, saya ni psikologi, saya buat nada sayu sikit. Kebanyakan jemaah menangis lah. Tapi orang lelaki ni susah nak menangis tuan-tuan, nak teriak. Kalau nak teriak, dia buat tengok atas. Air mata tak keluar, tapi hinguih ni masuk dalam mulut lah tuan-tuan. Itu orang lelaki kan. Kira saya buat nada sayu apa semua, cerita pasal Nabi, menangis semua. Cerita tentang hubungan antara kita. Rupa-rupanya habis tuan-tuan. Yang pakcik ni dia Bilal. Yang Hajilah ni, seorang nama Haji Din, seorang nama Hajilah. Hajilah duduk di belakang 15 tahun cakap-cakap. Dia datang jumpa saya, Ustaz, mana Haji Din? Saya tu boleh buat je lah, aku nak pergi minta maaf dengan dia. Saya kata elok pergi. Rupa-rupanya tuan-tuan, saya pun tarik tangan dua ni pergi. Dia pegang tangan Haji Din tu, dia peluk. Terus dia ucap, kalau ada salah maafkan aku. Menangis tuan-tuan dalam masjid. Akhirnya heboh. Dia berkata, Ustaz lah telah mendamaikan dua sahabat yang bergaduh 15 tahun dalam rumah Allah kerana khutbah Jumaat. Jadi bila pernah panggil aku khutbah Jumaat? Kan? Panggil lah sekali. Try khutbah Jumaat. Tak pernah lagi baca khutbah Jumaat ni kat Cyberjaya kat KL pun tak pernah lagi. Selangor dulu panggil lah, tapi tak panggil-panggil pula. Saya jangan susah hati tuan-tuan. Saya ada tauliah Selangor, tauliah mengajar. Saya ada tauliah di Selangor, saya ada tauliah di Pulau Pinang, saya ada tauliah Kedah, dan insya-Allah ada tauliah di Melaka. Melaka pun dapat tauliah mengajar. Walaupun saya engineer tuan-tuan, tapi ijazah saya ada dua. Satu ijazah dalam pendidikan Islam, diploma bahasa Arab. Sebab tu saya engineer yang boleh bercakap agama. Jangan susah hati, memang ada pendidikan Islam. Dan alhamdulillah, pertama saya pertemukan tuan-tuan, bertemu. Yang kedua apa tuan-tuan? Yang kedua, bila bertemu, tolakkan perbezaan. Ni kita duk cari ni beza, aku ni macam ni, tolakkan perbezaan. Tolak yang beza dulu, cari persamaan. Tu yang jadi muafakat nasional. Bertemu, tolakkan perbezaan. 60 tahun tu cari persamaan, kita boleh damai. Ini duk cara yang berbeza, yang ni tak boleh makan, tak boleh, dia suka ikan apa, ayam panggang, saya ayam percik, memang takkan sama. Cari persamaan. Kita dulu pernah bercinta 2 tahun, pernah naik motor sekali, pernah kan melapaskan aku cinta padamu. Takkan kita tak ada persamaan di antara kita kalau bergaduh pun. Kita pernah makan satu talam, tuan-tuan tengok persamaan kita. Kita pernah makan di dalam lauk yang sama, catering yang sama. Kita pernah satu persamaan, duduk dalam masjid yang sama. Kenapa kita ada perbezaan, duk cari perbezaan? Cari persamaan. Sebab 7.20, 7 dah, 7.30 kena berhenti. Yang seterusnya, bila ada persamaan, tuan-tuan, kita saling memaafkan. Yang beza-beza tu tolak tepi. Makcik-makcik, saya psikologi.
Orang perempuan, orang lelaki berbeza, takkan sama. Maka kita nak duduk bersama, saling memaafkan. Sebab tu kalau bolehlah suami-suami sebelum nak tidur tu tengok muka isteri, kata apa? Yang kalaulah yang ada silap dengan abang maafkan. Tuan-tuan akan hidup tenteram, tidur lena. Letak-letak ya, bunyi tu luar. Sebab apa? Kita saling memaafkan. Ni kita tak, kita duk simpan tuan-tuan. Duk simpan itulah jadi bara api yang menyebabkan kita berbalah. Memaafkan orang. Tuan-tuan ingat ada seorang sahabat, dia masuk, Nabi kata masuk sebentar lagi ahli syurga. Saya tak ingat nama sahabat tu, mungkin Abdullah bin Umar. Duk tunggu, siapa sahabat ni? Esok masuk pula, wahai sahabatku akan masuk nanti ahli syurga. Sahabat duduk tunggu, dengar kata Abdullah bin Umar, siapa sahabat ni? Masuk esok pula, yang masuk ini. Terus Abdullah bin Umar jumpa sahabat ni, boleh tak aku duduk rumah kamu? Boleh? Duduk 3 hari. Dalam riwayat kata, tengok-tengok amalan biasa aja. Bangun solat subuh, qiyamul lail pun tak bangun. Orang puasa sunat dia tak puasa Isnin Khamis. Kan biasa aja, biasa. Lalu dijumpa hari terakhir, hari ketiga. Kamu tahu atau tidak, ketika kamu masjid Nabi sebut kamu ahli syurga. Aku tengok amalan kamu biasa aja. Apa amalan kamu? Dia kata apa? Memang amalan aku biasa aja, tapi sebelum ku tidur aku akan memaafkan semua orang yang ada salah dengan aku. Kita boleh tak? Tak ada. Orang Melayu dia simpan sampai kemampuan, tak maaf. Itulah yang menyebabkan perbezaan yang kita duk berbalah. Tuan-tuan, suami isteri hebat bila kita saling memaafkan. Kadang-kadang kita tinggi suara, habis-habis yang maafkan saya, settle masalah. Kan? Kadang-kadang isteri-isteri dia tinggikan suara malam nak tidur, bang tadi ada tinggi suara, maafkan saya bang, setai masalah. Kita ada tak? Apa? Oh, ini hari hang, esok aku pula. Yang tu jadi masalah. Tak akan selesai. Yang terakhir 7.25. Nampak tidak? Ingat, berbalah manusia bila kita memaafkan, jangan ungkit. Saya psikologi, jangan ungkit. Bila dah maaf dah. Ni jangan duk buat pula. Duk ungkit balik tu. Ni jangan duk buat tu, duk ungkit. Ungkit itulah yang menyebabkan bara timbul semula. Jangan ungkit. Kita bila dah berdamai, jangan ungkit masa yang lepas. Kan? Ungkit yang baik-baik tak apa. Ungkit masa yang lepas, dia tak akan beri kebaikan. Tak akan beri kebaikan, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya semalam lah. Kalau orang utara kata kemarin tu semalam lah. Orang Cyberjaya dia kata semalam ialah my birthday, hari lahir saya. Dia kata umur 60. Orang ajak tu Datuk ni, dia kata 60 aku, muda lagi 52. Kawan baik apa umur hari jadi pun tak ingat. Dia kata birthday kepada kawan baik aku yang ke-60. Dia perli saya, tuan-tuan. Alhamdulillah 52 tahun hidup di dunia ini. Ayah saya masih hidup 84 tahun. 84 tahun. Mak saya meninggal 3 tahun. Sampai sekarang tak nak kahwin. Saya offer kat dia, ya nikahlah. Semalam Khairi awak gatai banyak semua ni, gatai. Saya kata ayah gatai dalam ke luar? Dia kata tak tahu, luar banyak. Bukan, ayah gatai dalam. Gatai dalam macam mana? Bini tak ada, aku boleh melawak dengan ayah aku. Dia kata hang melawak aku tak mau. Tuan-tuan, tahun lepas ada seorang perempuan, anak murid dia berkenan dengan dia. Anak murid dia mengajar. Ni tulis surat kat saya, last kali tolong ustaz meminang ayah ustaz. Siap bagi gambar ni. Hari raya kedua saya pergi jumpa ayah saya. Ayah, ada apa? Ayah saya cakap lembut, tapi bila sebut kata nak menikah, dia naik suara. Ayah, ada seorang perempuan berkenan kat ayah. Aku tak mau. Tu dia tergoh. Kalau pakcik mau tak? Anak kata, ayah ada seorang berkenan. Terus tak kata apa. Ayah saya kata, aku tak mau. Dia kata, ayah ni dia bagi surat ni, aku tak mau tengok. Dia bagi gambar, aku tak mau. Tak mau timpan. 3 hari dia main ketuk pintu. Khairi, awak gambar ada? Gambar. Tak boleh pakai, tuan-tuan.
Tapi nak cerita orang lelaki macam tu lah. Kami ni sembang derah ya, bini seorang lah. Tapi ada kawan kami nama Ustaz Jeffrey, kemarin nikah seorang lagi 4 tu. Ui dahsyat betul dia tu. Sehari nak kayu bersekat, semalam nikah lagi nak kayu bersekat dengan kami. Oh saya baru kahwin semalam 4. Hang gelak apa hang sama dengan aku lah seorang. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita maaf jangan ungkit. InsyaAllah selesai masalah, kita mendamaikan orang, kita akan jadi hebat, dan orang yang kita damai akan jadi hebat. Wallahu alam. Kita jumpa lagi. Ada silap dan salah saya mohon maaf. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Banyak-banyak tip yang Ustaz ambil tadi, saya berkenan satu amalan kalau boleh kita buat tuan-tuan perempuan. Kita sering saling memaafkan sesama kita. Itu sehingga ada sahabat tu yang dikatakan oleh Rasulullah nak kenal ahli syurga. Siapa dia? Iaitu orang yang sebelum dia tidur dia memaafkan kesalahan orang lain kepada diri dia. Yang ni yang kita perlu buat. Kalau kita saling memaafkan, tuan-tuan pejam mata, pegang dada ni, fikir tengok dalam diri kita ini kita nak marah kat siapa? Muka siapa yang terbayang yang kita benci, yang kita geram sangat? Kita jadilah orang yang memaafkan, tak rugi pada diri kita. Walaupun orang tu buat zalim kepada diri kita, tapi kalau kita memaafkan dia, kezaliman dia itu Allah Ta'ala yang akan tentukan, yang akan balas dan sebagainya. Tapi antara dia dengan kita akan mendapat manfaat. Allah Ta'ala akan bagi kelebihan kepada orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain kepada diri kita, dan insya-Allah kita menjadi ahli syurga insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada dua panelis kita dalam perbincangan 1 jam lebih kurang ini bersama Datuk Dr. Izhar dan juga Ustaz Abdullah Khairi. Kami nampak macam kita tak boleh lebih pada 1 jam kerana kita ada satu temu janji lagi di Putrajaya. Selepas ini ada kayuhan bersama dengan Murabbi Datuk Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Ustaz Said Nur Hisham, Ustaz Fauzi Mustafa, Ustaz Imam Muda Ashraf, Ustaz Zakaria, insya-Allah di Putrajaya ada kayuhan. Dan tuan-tuan kalau nak hadir lagi majlis ilmu pukul 10.30 pagi nanti bertempat di Surau Putra Al-Amin. Selepas kami selesai kayuhan ini nanti kami akan bergerak ke Surau Putra Al-Amin Persin 8 bersama dengan 6 orang murabbi yang kayuh tadi. Kita nak mendengar tausiah lagi sekejap juga, dalam 1 jam juga, tapi 6 orang. Tuan-tuan bayangkan tengok 6 orang tu nak selesaikan dalam tempoh 1 jam itu, tak tahulah berapa minit nak boleh cakap. Tapi kita bertemu kerana ukhuwah, bertemu kerana ayat li ta'arafu. Mudah-mudahan kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Terima kasih banyak pada pihak Masjid Raja Haji Fisabilillah dan tuan-tuan dan puan-puan yang sudah hadir. Insya-Allah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.